Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, ya Tuhan kami, cerahkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, leraikanlah ikatan di lidah kami supaya mudah untuk mereka memahami petuturan kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir sekalian kerana bersusah payah ingin menghadiri majlis ilmu yang kita tahu bahawasanya majlis ilmu ini Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, Allah permudahkan baginya untuk tiba ke syurga. Allah permudahkan baginya untuk tiba ke syurga. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang betapa orang yang berusaha mencari ilmu ini, ilmu agama, diberi ganjaran dan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya bukan dengan amalan kita sampai ke syurga, tetapi sebenarnya dengan ilmu sebelum beramal. Sebelum amalan, ilmu adalah penting. Kerana ramai orang yang menyangka bahawa amalannya itu amalan yang saleh, tetapi diamalkan, dilakukan tanpa ilmu, maka amalan itu tidak diterima. Kalau kita nak nyatakan hadis-hadis yang lain banyak. Bahkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, Allah menyatakan ada golongan orang yang mereka ini menganggap diri mereka, mengira diri mereka telah banyak melakukan amalan di dunia. Dalam 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Tidakkah kamu ingin kami menyatakan kepada kamu tentang orang-orang yang rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang-orang yang sesat amalannya, sesat perjalanannya di dunia ini dalam keadaan mereka menyangka mereka telah melakukan amalan yang baik. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan dengan hari berjumpanya mereka dengan Tuhan mereka, iaitu kafir dengan hari akhirat, hari kiamat. Maka kami jatuhkan, gugurkan amalan mereka, tidak akan ada di hari kiamat sebesar zarah pun daripada amalan yang boleh ditimbang. Jadi mereka menyangka mereka melakukan amalan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadis yang kita bacakan tadi, yang mula-mula man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidak syak lagi apabila kita belajar, maka benda itu walaupun ilmu tak datang lagi, tetapi kita melangkahkan kaki untuk mendekatkan diri kepada ilmu, Allah dah mudahkan jalan untuk kita sampai ke syurga. Kerana dengan itu yang akan memasukkan kita ke syurga, dengan amalan-amalan yang berdasarkan ilmu yang sahih. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang bersusah payah, bertungkus lumus, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjayakan daurah kita ni. Yang pertama kali yang mana dikelola oleh satu badan yang mana telah diamanahkan oleh seorang pewakaf daripada Kuwait, namanya Khawlah Al-Jassar. Dia ni meninggal dunia dan memberi wasiat kepada orang-orang wakaf ni untuk menyebarkan ilmu dua orang syekh, yang mana kitab-kitab ni itu adalah ilmu-ilmu yang Masya Allah, dia ni syekh yang muktabar. Jadi amanah yang diberi pada saya adalah untuk menyampaikan matan kitab pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh ummah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Yang mana kitab ini memerlukan syarahan kerana di matan ni maknanya benda yang ringkas yang memerlukan syarahan. Dan saya bawa syarahan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kitab ini ditulis oleh dikarang oleh Syekh Abdul Razak
merupakan syarahan kepada matan yang sebenar, iaitu karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz lah. Dia ni adalah seorang guru di Masjid Nabawi. Dia mengajar di Masjid Nabawi, Abdul Razak ni, yang mana kita akan buka kitab dia, kita tengok apa yang dia syarahkan tentang matan Syekh Ibn Baz. Tujuan Syekh Ibn Baz menulis matan ini adalah untuk dituju kepada kaum awam. Yang mana orang awam ni kadang-kadang kita kata, kenapa kamu tak belajar agama? Kan? Orang awam dia kata apa? Dia kata, saya doktor, tak sempat, tak ada masa. Saya engineer, tak ada masa. Ini tugas orang-orang agama. Jadi bila diberi kepada kita sesuatu produk atau sesuatu benda ni, kita tak boleh nak ni. Tak boleh nak apa panggil, analisa betul ke salah tu kan. Dia kira macam ambil kata bismillah je lah. Kita dengar daripada syekh-syekh, ustaz-ustaz yang cakap ustaz-ustaz yang ditugaskan di sekolah ke badan agama kan. Kita terus terima dan percaya. Baca bismillah dan terus amalkan. Boleh tak macam itu? Tak boleh sebenarnya. Ada benda yang kita perlu pelajari. Dan benda-benda itu dikumpul oleh Syekh Ibn Baz dalam kitab ini, iaitu pelajaran-pelajaran penting yang mana kalau kamu doktor ke, kamu engineer ke, kamu kena tahu perkara ini. Tidak terlepas selagi mana kamu kata kamu orang Islam. Kerana dibimbangi jika salah rukun Islam kita tak kenal, rukun iman kita tak kenal dengan cara yang sebenarnya, yang sepatutnya, maka kita bimbang segala amalan kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana akidah kita tidak sahih. Kerana pegangan kita, keimanan kita, i'tiqad dalam hati kita tidak sahih. Apabila tidak sahih, tidak sampai amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak mengikut cara-cara yang diajarkan oleh Nabi, tidak sampai amalan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan membaca matan. Kerana ini adalah amanah yang diberikan kepada saya, kita akan membaca matan. 2 hari ini insya-Allah kita cuba baca matan. Kemudian kalau ada masa kita akan buka syarahan yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam dan pengakhiran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, serta berselawat dan salam ke atas hamba-Nya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya. Ini adalah kata-kata ringkas dalam menyatakan sebahagian perkara yang wajib diketahui oleh orang awam daripada perkara-perkara agama Islam. Aku namakan ia pelajaran-pelajaran penting untuk keseluruhan umat, dan aku meminta daripada Allah agar memberi kebaikan dengannya kepada kaum muslimin, dan agar dia menerima daripadaku. Sesungguhnya dialah yang maha pemurah, maha mulia. Yang pertama, Syekh Ibn Baz menyatakan bagi sesiapa yang ingin mengajarkan kepada orang-orang awam tentang perkara ini, hendaklah diajarkan terlebih dahulu tentang surah Al-Fatihah dan apa yang dia mampu daripada surah-surah yang pendek, daripada surah Al-Zalzalah sehingga surah An-Nas, secara talqin, mentashih pembacaan, yakni membetulkan pembacaan, tahfiz, hafalkan mereka bacaan daripada Al-Fatihah kepada daripada Zalzalah kepada surah An-Nas, dan menerangkan apa yang mereka wajib fahami daripada Al-Quran. Kenapa benda ni penting? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk apa? Hudan linnas. Satunya hudan, petunjuk. Kan? Petunjuk. Kalau dalam bahasa orang putih dipanggil manual. Manual, nak mudah faham. Petunjuk tak faham. Hidayah tak faham kan? Manual. Manual ni maknanya cara. Kalau kita beli barang elektronik ke apa semua, dia ada cara dia. Macam mana nak guna. Kan? Orang yang buat barang tu dia lebih mengetahui tentang barang tersebut. Jadi kita baca dulu baru kita gunakan dengan cara yang diajarkan. Sama juga kita manusia. Siapa yang cipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia lebih mengetahui tentang diri kita. Oleh sebab itulah kita wajib membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Kerana jika tidak faham makna Al-Quran ataupun maksud Al-Quran ni, boleh tak kita melaksanakan tujuan Allah menurunkan Al-Quran tadi? Boleh ke? Tak, sebab kita tak faham. Kita baca buat jampi. Kan, baca sakit apa semua baru nak baca Al-Quran. Masuk kena jin ke apa baru nak baca Al-Quran. Tak. Sebenarnya kita kena tahu makna Al-Quran. Oleh sebab itulah kepentingan memahami Al-Quran ini, kerana ia adalah tujuan Allah turunkan kita sebagai hidayah. Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai hidayah. Maka Syekh Ibn Baz berpesan supaya kita mengajarkan kepada orang awam. Kalau tak boleh nak ajar surah panjang-panjang, okey, daripada Zalzalah sampai Nas, wajib mereka tahu. Boleh bawa dalam sembahyang, kan? Barulah sekurang-kurangnya waktu kita baca Al-Quran, waktu kita sembahyang tu kita faham.
Jadi saya tidak mahu menyentuh tajuk ini terlebih dahulu kerana ada tajuk yang lebih penting daripada itu. Kita akan memulakan syarahan kitab ini dengan pelajaran kedua, iaitu rukun-rukun Islam. Penjelasan tentang rukun Islam yang 5. Yang pertama dan yang paling besar ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, berserta dengan syarahan maknanya dan penjelasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah serta maknanya. La ilaha sebagai penafian kepada segala yang disembah selain daripada Allah, illallah sebagai penetapan bahawa segala ibadah hanyalah semata-mata kepada Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Makna dan syarat-syarat la ilaha illallah ialah: 1. Ilmu pengetahuan yang menafikan kejahilan. 2. Keyakinan yang menafikan syak. Keikhlasan yang menafikan syirik. Kepercayaan yang menafikan pendustaan. Kasih sayang yang menafikan kebencian. Kepatuhan yang menafikan syirik. Dan penerimaan yang menafikan penolakan. Kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Dan telah dikumpulkan syarat-syarat ini di dalam 2 bait berikut. Syekh nyatakan 2 bait dalam bahasa Arab yang bermakna: ilmu, yakin dan ikhlas, dan benarnya kamu berserta mahabbah dan patuh juga penerimaan terhadapnya. Dan ditambah yang ke-8-nya, kekufuranmu terhadap selain Allah daripada semua benda yang telah dijadikan Tuhan, berserta dengan penerangan penyaksian syahadah bahawa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Dan tanggungjawab kewajipan kita di sebalik penyaksian ini ialah mempercayainya, membenarkannya dalam apa sahaja perkhabaran yang dibawa, mentaatinya dalam segala apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang olehnya dan ditegah. Dan hendaklah kita menyembah kepada Allah, hendaklah kita tidak menyembah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian barulah diajar kepada pelajar yang selebihnya daripada rukun-rukun Islam yang 5, iaitu sembahyang, zakat, puasa, menunaikan haji bagi siapa yang mampu untuk sampai ke sana. Jadi itu matan yang telah ditulis oleh Syekh Ibn Baz. Apakah syarahannya? Pelajaran pertama kita ialah benda mudah, arkan Islam. Dalam bahasa Arabnya arkan Islam. Bahasa Melayu apa agak-agak? Rukun Islam. Dah lali dah kita dengar kan? Rukun Islam. Takkan nak belajar rukun Islam lagi, datang jauh-jauh kan hari ni. Sebenarnya saya sendiri pun dah belajar lama rukun Islam. Daripada sekolah rendah lagi kita diajar rukun Islam ada 5 kan. Daripada sekolah rendah pada kecil kita diajar tentang fardu ain, rukun Islam, la ilaha illallah. Tapi sekiranya saya bertanya apakah makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya itu, boleh tak kita jawab agak-agak? Kena ada orang bertanya kepada kita, apakah makna la ilaha illallah dan apa kewajipan kita terhadap kalimah ini, boleh ke kita jawab? Try tanya diri kita sendiri, adakah betul kita telah memahami perkataan la ilaha illallah? Benda ini bukan benda yang remeh, kerana hanya orang yang benar perkataan la ilaha illallahnya itu sahaja dapat masuk ke syurga. Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawasanya syurga itu ada kunci, dan kuncinya ialah la ilaha illallah. Ramai orang kata, oi, kalau macam tu saya kata la ilaha illallah je lah masuk ke syurga. Tidak, belum lagi. Kerana setiap kunci itu ada gigi. Kalau kena dengan giginya, maka dibukakan kepada kamu pintu syurga. Kalau tidak kena pada giginya, walaupun kamu datang dengan kunci, tapi kunci itu berbeza gigi. Syurga ada 5 gigi kena kan. Contohlah, jangan kata contoh. Kamu masukkan, kamu bawa kunci, iaitu la ilaha illallah. Tiba-tiba tidak dibukakan pintu itu. Kenapa? Kerana kunci itu tidak sama dengan kunci pintu syurga. Gigi pada kunci itu tidak sama. Dan la ilaha illallah ada 8 syarat sebenarnya yang perlu kita ketahui. Siapa kat sini boleh jawab agak-agak? Ada hadiah lumayan dari Kuwait. Kalau ada yang boleh jawab. Kalau ada yang dah rasa, lali dah dengar ni. Asyik rukun Islam aja. Asyik rukun iman aja. Kan? Jadi nak dengar ke tak nak dengar? Kita kena dengar dulu. Sebelum apa-apa, jangan pula kita tengok tajuk, rukun Islam aku dah tahu, aku tak nak belajar. Tak boleh. Kita dengar dulu apa yang disyarahkan oleh Syekh. Rukun ini, mengapa kita perlu mempelajari rukun Islam? Yang pertama iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadah bahawasanya kita mengaku yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang pertama sekali kita kena ingat, kita kena tahu bahawasanya Islam itu adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tauhid maknanya mensatukan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi siapa yang enggan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni orang yang besar diri, takabur. Enggan berserah, enggan mematuhi, mentaati segala arahan Allah, mereka ni orang yang takabur, seperti mana yang dilakukan oleh iblis. Iblis dia tak taat dia mengaku tak Allah tu Tuhan. Iblis mengaku, tapi dia masuk neraka ke tak? Masuk neraka kerana apa? Satu benda, dia tak taat. Dia takabur. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW pun bersabda, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr la yadkhulul jannah. Ataupun hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarah pun daripada takabur. Kerana yang mengeluarkan syaitan daripada syurga apa? Kufur pada Allah, tak mengaku Allah tu Tuhan. Tidak, takabur. Allah suruh, dia tak patuh. Allah halang dia dari syurga. Kita pun sama, kalau kita takabur, Allah suruh kita tak patuh, maknanya kita sama macam syaitan lah, terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dikira sebagai orang yang Islam. Ataupun kita sudah menyerah diri, patuh dah, mengaku dah Allah itu Tuhan, tapi kita tidak, orang kata kita patuh juga pada orang lain, kita menyerah diri pula dengan orang lain. Ini orang panggil apa? Ini orang panggil orang yang syirik. Dia menyamakan Allah dengan orang lain. Dua-dua ni kita tak nak. Pertama sekali, takabur kita tak nak. Syirik, takabur tadi penjelasannya, apabila kita tak mau mengaku Allah itu Tuhan, itu takabur, kan? Tak terima. Ini sebenarnya kufur yang sebenar. Lepas tu, yang keduanya, orang yang musyrik. Musyrik ni jangan ingat, oh kaum Quraisy sajalah musyrik. Tak, musyrik ni setiap orang yang mensyirikkan Allah. Bagaimana mensyirikkan Allah? Menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Termasuk dalam suruhan. Kalau contoh Allah suruh kita kata macam ni, kita pun dengar. Lepas tu orang lain kata macam ni juga, kita dengar juga sama, kita angkat dia sama dengan Allah. Ini pun syirik. Kalau contoh kita minta berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada benda-benda tertentu, kayakan kita, bagi rezeki, bagi kesihatan, kita pun minta juga dengan orang lain pada waktu yang sama. Tak kira lah orang tu Nabi ke, siapa ke, kan? Wali Allah ke. Syirik ke tak syirik ni? Syirik. Syirik. Kita patuh pada Allah, kita patuh juga pada yang lain. Kita anggap orang lain itu sebagai Tuhan juga, itu juga dianggap syirik. Dan sebenarnya banyak lagi benda lain apabila banyak lagi benda lain apabila kita lakukan, kita terkeluar daripada golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kita kena tahu syarat-syarat la ilaha illallah. Ini rukun Islam yang pertama ni, tak masuk lagi yang kedua dan selebihnya. Yang pertama, rukun Islam yang pertama iaitu syahadah la ilaha illallah. La ilaha memberi makna kita menafikan Tuhan, segala jenis Tuhan yang ada di dunia ni, kan? Banyak Tuhan, betul tak? Orang-orang Cina, orang-orang yang kafir mengaku banyak Tuhan. Kita nafikan semua Tuhan di dunia ni. Kita nafikan dia, kemudian kita isbatkan kuasa ketuhanan tadi kepada yang satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nafikan segala Tuhan, kemudian kita isbatkan. Isbat ni maknanya tetapkan kuasa ketuhanan tadi kepada yang satu, iaitu Allah sahaja. Itu makna yang pertama tauhid. Dia ada dua, nafi dengan isbat. Sesudah kita nafi, kita kena isbat. Kalau kita nafi sahaja tanpa isbat, jadi macam apa? Jadi macam orang yang mengaku tiada Tuhan lah. Dia kata bumi ni jadi sendiri, macam tu. Betul ke salah tu? Salah. Ini orang yang nafi saja, tak boleh. Kita orang Islam, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, kita kena nafi dahulu, kemudian wajib kena isbat. Isbat menetapkan bahawa tidak ada yang lain kecuali satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala ibadah kita tujukan kepada Allah. Itu dua bahagian utama dalam syahadah kita yang pertama, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kita tidak boleh bermain-main dengannya. Seolah-olah kita kata, kalau contoh kita kata, tak apalah, aku tak buat benda lain pun, tetapi aku mengaku la ilaha illallah, kan boleh masuk syurga.
kita sebenarnya tersalah. Kerana apabila kita kata la ilaha illallah, betul lah masuk syurga. Tetapi pada waktu yang sama, la ilaha illallah ni boleh terbatal ke tidak? Boleh terbatal. Dia boleh terbatal dengan mudah, hanya dengan pertuturan kadang-kadang tu boleh terbatal. Dengan perbuatan, walaupun kita tidak menuturkan, kita melakukan perkara tu, maka benda tu boleh juga membatal syahadah la ilaha illallah kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang, kita anggap ni benda yang biasa. Sebenarnya dah tak ada nilai lagi pada perkataan la ilaha illallah. Sebab itulah saya nyatakan hadis pada mula-mula tadi, bahawasanya bukan setiap orang yang membawa la ilaha illallah itu boleh masuk ke syurga. Kerana mungkin selepas itu dia membatalkan syahadahnya tanpa dalam keadaan dia tidak mengetahui kerana tidak belajar. Kemudian dia datang kepada Allah, ya Allah, aku dah lakukan amalan ni, aku dah bawa la ilaha illallah ni, macam mana ni? Macam mana? Kenapa tak masuk ke syurga? Kan? Adakah kamu dah lakukan tanggungjawab kamu terhadap la ilaha illallah? Belum. Jika belum, tidak sah la ilaha illallah tu. Sebab tu dinamakan syarat. Syarat-syarat ni kena ada baru sah la ilaha illallah kita. Kemudian kita kena tahu betapa besarnya perkataan tauhid ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kita kalimah tauhid apa? Kalimah la ilaha illallah. Di sini ada terdapat satu hadis qudsi yang terkenal. Hadis ini dinamakan hadis bitaqah. Ada yang pernah dengar hadis bitaqah? Siapa tahu kat sini makna bitaqah? Nak angkat tangan je. Siapa tahu makna bitaqah? Makna dia kad. Kad. Hadis ini terkenal dengan hadis nama kad. Kisah di sebalik hadis ini adalah satu hadis qudsi. Nabi kata, Nabi cerita, ni pada hari kiamat ada seorang lelaki ni, Allah letakkan dia di khalayak makhluk untuk dihisap, segala amalan dia. Dia waktu dia hidup di dunia melakukan banyak sekali amalan yang mungkar, amalan yang jahat. Allah hadapkan dia ke depan. Allah kata, tengok amalan kamu. Dia sendiri dah tahu dah. Waktu dia mati amalan dia banyak mana kan. Dia kata, okey, Allah kata buka file amalan ni. Bila dia buka, kalau contoh kata laki meja ni panjang sampai sejauh mata memandang keluar folder-folder amalan dia, buku rekod amalan dia. Sampai sejauh mata dia mampu pandang, sejauh itulah buku perbuatan yang buruk, rekod amalan buruk dia. Banyak tak banyak ni? Banyak. Kalau berlaku pada kita benda ni, agak-agak macam mana? Dah amalan banyak tu yang kita mampu panggil letak sangkaan macam mana? Masuk ke neraka lah. Kan? Jadi dia pun macam tu juga rasa. Allah kata kita buka pula amalan baik, dia sendiri dah tahu dah amalan baik dia tak ada. Kan? Bila Allah buka amalan baik dia, tak ada. Dia kata, ya Allah, aku mengharapkan keampunanmu sajalah, sebab dia tahu dah amalan jahat dia banyak, amalan baik tak ada, masuk ke neraka saja. Allah kata nanti dulu, dalam laki tempat amalan baik tu ada satu bitaqah. Ada satu apa? Satu kad. Di atas kad tersebut ada tertulis la ilaha illallah. Lelaki ini ditanya, mana kamu rasa kalau kita timbang di akhirat ada neraca, betul tak? Kalau ditimbangkan amalan dia macam ni dah sekarang ni, yang jahat macam ni dah, yang baik macam ni. Jika diletakkan agak-agak bagaimana? Bagi dia tak tahulah la ilaha illallah tu bagaimana dia punya timbangan kan. Dia kata buku yang sebanyak ni dibandingkan dengan kad tak ada harapan nak masuk syurga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letak kad la ilaha illallah, bitaqah la ilaha illallah tadi di atas satu neraca baik. Terus neraca baik itu mengalahkan neraca yang amalan buruk. Jadi sebab itulah kita kena jaga sangat la ilaha illallah kita. Kerana la ilaha illallah yang benar sahaja yang mampu menjadikan kad kita tu berat. Kerana la ilaha illallah dia tu benar, maka ini boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Sekarang ni kita nak analisa, nak cek la ilaha illallah kita di tahap mana. Betul ke kita kata kita beriman? Betul ke kita kata kita mengaku yang Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan? Kan? Isbat dengan nafi kita tu betul ke? Hari ini kita nak tahu. Banyak lagi hadis dan ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan kalimah yang terpenting ialah kalimah la ilaha illallah. Sebab tu dalam berdakwah, kalau contoh kita ni lepas ni pergi mengaji, balik mengaji, kita nak dakwah, kita nak mula dengan apa dulu mula sekali?
Mula dengan la ilaha illallah, bukan mula dengan akhlak, bukan mula dengan zakat, bukan mula dengan puasa. Tak. Nabi waktu dia menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman, kan? Ke Yaman. Sebab waktu tu dah besar, negara Islam dah besar, futuhat Islamiyah berlaku, pembukaan negara Islam dah besar. Nabi duduk di Madinah sahaja, dia menghantar sahabat-sahabatnya. Dia bertanya kepada Muaz, apa yang kamu hendak ajarkan? Kamu hendak bersandar kepada apa, kan? Pada Al-Quran, pada sunnah. Kalau tak ada, dia kias, dia ijtihad sendiri. Kemudian Nabi kata, kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Wahai Muaz, mereka ni bukan orang yang jahil. Apa yang kamu patut ajarkan terlebih dahulu? Ajarkan tauhid. Ajarkan yang Allah itu satu. Ajarkan mengucap la ilaha illallah, mengaku syarat-syarat dia bagaimana. Ajarkan akidah. Selepas pada tu barulah kamu ajarkan salat. Ini wasiat siapa kepada Muaz? Wasiat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita tak boleh. Bila kita berdakwah kepada melakukan amalan, berakhlak baik, begitu begini, berzikir dan sebagainya. Sedangkan akidah kita tak tekankan. Betul ke salah tu? Tak kena lagi. Kerana mungkin dia beramal, tetapi beramal dengan benda yang salah. Maka dia terima kata amalan dia? Tak diterima. Kali ini buat nanya kat orang lah. Buat nanya kat orang. Yang pertama sekali, arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi, bukan saja Nabi Muhammad, tetapi kepada nabi-nabinya, ialah katakan kepada kaum kamu bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini perkataan yang pertama sekali kaum-kaum nabi terdahulu dengar daripada nabi dia. Bukan kata, buat baiklah kamu, bersedekahlah kepada anak yatim. Tak. Tapi Allah arahkan kepada nabi-nabi dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, pertama sekali berdakwah, katakan kepada mereka, sembah Allah yang satu, tiada Tuhan selainnya. Sembah Allah yang satu, tiada Tuhan selainnya. Itu yang kita nak. Sekarang ni kita tengok betul ke tak kita ni dah laksanakan perkara tersebut. Jadi rukun Islam yang pertama, iaitu la ilaha illallah, memerlukan syarahan. Apa dia syarat-syaratnya? Kita pergi kepada syarat la ilaha illallah. Maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala amalan ibadah kita. Mensatukan hanya amalan ibadah kita tu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang hamba itu tidak akan melaksanakan apa yang ada dalam perkataan la ilaha illallah, dan dia tidak akan menafikan tiada kewujudan Allah, tiada kewujudan Tuhan lain selain Allah, serta dia tidak akan menisbatkan kewujudan Allah yang satu sekiranya dia tidak melakukan 8 syarat yang akan kita nyatakan ini. Oleh sebab itulah orang yang berkata la ilaha illallah yang sebenar, dia tidak akan berdoa meminta kepada selain Allah. Dia tidak akan minta selain Allah, tidak akan meminta pertolongan selain Allah, tidak akan bertawakal selain kepada Allah, tidak akan meminta pertolongan. Kalau kat sini Syekh kata madad, yang banyak kita dengar sekarang ni, madad ya fulan, madad ya fulan. Betul ke? Salah tu sebenarnya. Kita tidak boleh meminta kecuali selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh menyembelih selain untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bernazar selain untuk Allah, dan tidak boleh meniatkan ibadah kita selain untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dah faham maknanya, kita pergi kepada syarat pula. Syarat yang pertama, mengetahui dengan ilmu yang sebenar, yang mana ilmu itu boleh menangkis kejahilan kita, yang boleh menafikan kejahilan kita.
mensatukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah kita menyatakan hanya Allah tauhid rububiyah maksud saya, menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menerima ibadat. Tauhid uluhiyah pula kita mensatukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan ibadat kita. Maknanya ibadat kita ni kita tidak masukkan kepada orang lain, tak. Kita masukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat pula yang kita dengar ia berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus juga mentauhidkan asma wa sifat ini hanya yang layak dengan diri Allah. Dia asma dia, nama dia dan sifat-sifat dia tidak ada pada makhluk yang lain. Syekh mengatakan dalam ayat Al-Quran Allah menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Katakanlah, ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi jika kita sebut la ilaha illallah tanpa ilmu, Allah sebut kat sini ketahuilah, betul tak? Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah tanpa ilmu, sah ke tak tauhid itu? Tak sah lagi, kerana Allah sebut pada permulaan ayat dia fa'lam, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian Allah kata dalam ayat Al-Quran illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ayat Al-Quran Allah kata tidak diterima segala amalan tu kecuali orang yang mengaku syahida bil haqq, mengaku dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia berhak masuk ke syurga. Maknanya di dalam hadis ini Nabi tak kata siapa sahaja yang kata la ilaha illallah masuk ke syurga, tak. Tapi Nabi kata siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui, maka baru dia masuk ke syurga. Kan? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui. Jadi sebab itu kita kena tahu. Kita kena tahu yang makna la ilaha illallah tu. Yang kedua pula, syaratnya ialah yakin. Keyakinan yang menafikan rasa syak. Kalau kita syak, kita kata la ilaha illallah tapi kita syak, ya ke tak, ya ke tak, ke ni Tuhan juga, ke ni Tuhan juga, boleh tak macam tu? Tak boleh. Kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang memiliki mentadbir bumi ni, mentadbir langit dan bumi, mentadbir seluruh alam. Memiliki alam ini hanya dia satu yang melaksanakan segala perkara pentadbiran tersebut. Kalau kita syak, kita kata mungkin sebab ni kot, sebab ada jin apa semua ni mainkan peranan juga kan. Betul ke salah tu? Kalau kita syak, kita tak kata jin, tapi kita syak mungkin ada kuasa lain. Tak boleh juga. Tauhid kita tidak akan sah sekiranya tiada syarat yakin. Kita tidak yakin, tauhid kita tidak sah. Jika tidak sah, kad kita tu tadi boleh digunakan ke tak? Kad dia tak boleh lah. Dia macam kad kredit. Kalau kad kredit kita tak activate lagi, kad ada tapi tak activate. Macam mana nak activate la ilaha illallah kita? Dengan 8 syarat tadi. Yang pertamanya ilmu. Bukan kata la ilaha illallah maka terus kita kata wih orang ni dah masuk Islam. Tak. Sebab ramai di kalangan kita sekarang ni mengatakan la ilaha illallah tetapi dia bercakap dalam benda yang dia tak tahu kan tentang agama. Dia bercakap tu dalam keadaan dia tak perasan yang dia telah menafikan banyak benda yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu bahaya kalau kita bercakap dalam benda agama yang kita tak tahu kan. Bila dia menafikan Al-Quran, kafir ke tak dia? Kafir. Menafikan perkara yang telah membatalkan syahadah dia, iaitu menerima. Satu syarat tu dah hilang, menerima dengan panggil istislam, menyerah diri, terima segala arahan, kemudian patuh turut kan. Dia tak lakukan benda itu dalam keadaan walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah dia sebenarnya telah terbatal. Kenapa saya banyak kali sebut terbatal, syirik dan sebagainya? Kerana benda ni benda yang penting. Allah kata dalam Al-Quran. Kita ulang ni supaya kita boleh tahu dia punya nilai perkataan la ilaha illallah satu, kemudian nilai yang berlawan dengannya, iaitu syirik. Betapa besarnya dosa ni. Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya, dan dia mengampunkan dosa yang selain yang tak sampai pada syirik itu pada orang yang dia kehendaki. Maknanya besar ke tak dosa ni kalau Allah tak ampunkan? Allah kata Allah Maha Pengampun kan, tetapi satu dosa Allah tak ampunkan, iaitu dosa syirik.
Walaupun kita kata kita ni orang Islam, tetapi kita ni banyak duk bercakap benda yang kita tak tahu. Syirik kita itu telah terbatal. Syekh yang mensyarahkan kitab ni, dia kata apa tentang orang yang syirik ni? Dia kata, kalau dulu nampak orang yang syirik ni, nampak dia berani kan, dia mengaku dia ni sembah benda lain. Tapi kita sekarang ni ramai orang menyorokkan kesyirikan dan menzahirkan dia Islam. Kata Syekh, orang apabila Syekh mensyarahkan tentang ibadat-ibadat yang batil, yang mana dilakukan tidak mengikut syariat, satu tidak mengikut syariat, satu dilakukan untuk ditujukan kepada orang-orang tertentu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap orang ni mampu memberi kuasa yang sama seperti Allah, mampu untuk menyembuhkan dan sebagainya kan. Dia pergi meminta daripada orang ni, ibadat-ibadat ni batil. Syekh kata dalam mensyarahkan benda perkara tersebut, Syekh kata bi khilaf, orang tadi dia tidak menyembah selain Allah, dia tidak minta apa semua ni, dia tidak minta daripada Allah apa yang dia tidak minta daripada makhluk, bahkan meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni tak sama. Orang tadi orang yang betul-betul tauhid kan, yang betul-betul tauhid ni tidak sama dengan musyrik pada zaman ini. Syekh kata, macam mana perangai orang musyrik pada zaman ini? Islam yastakbiru an qubuliha nutqan. Dia kata orang-orang musyrik pada zaman ini apabila disuruh bertutur la ilaha illallah, mereka tak besar diri. Maknanya mereka terima. Apabila suruh kata, kamu mengaku tak Allah itu Tuhan? Ya, dia mengaku. Dia kata lagi la asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi bahkan dia kata banyak kali, dia boleh ulang banyak kali kalau kita suruh. Dia tidak bersadar diri untuk mengatakan la ilaha illallah, maknanya tiada Tuhan selain Allah. Dia mengaku. Sama kita sekarang ni sama, kita mengaku, betul tak? Kita tak bersadar diri, kita mengaku yang Allah itu Tuhan. Bahkan banyak kali pun kita boleh cakap. Tetapi mereka lakinnahum naqabuha bimaqalihim wa fi'alihim. Dia kata, Syekh kata, tetapi mereka ni dalam keadaan mereka mengatakan la ilaha illallah pun, mereka membatalkan perkataan la ilaha illallah itu dengan pertuturan dan perbuatan mereka. Sama ada mereka sedari ataupun tidak. Maknanya la ilaha illallah ni boleh terbatal ke tak? Boleh terbatal. Maknanya dengan la ilaha illallah pun kita bukan Islam lagi. Dengan mengaku Allah Subhanahu Wa Taala tu Tuhan, bukan Islam lagi. Contoh kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengaku tak Allah itu Tuhan? Mereka mengaku. Dalam Al-Quran banyak kali Allah sebut. Kalau Allah kata kepada Nabi, tanya mereka, man rabbus samawati wal ard, siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Allah. Kalau benar orang yang mengucap la ilaha illallah itu halal darah dia, haram darah dia daripada kita sakiti dia, kita perangi dia, Nabi tak perlu perangilah kaum Quraisy. Tetapi Nabi perangi ke tak kaum Quraisy? Nabi perangi. Itu bermakna tak cukup lagi la ilaha illallah sahaja yang menjadikan kita Islam. Kan, tak cukup lagi la ilaha illallah untuk menjadikan kita Islam. Kaum munafik pula. Kaum munafik, jika kita baca surah Munafikun, mungkin kat sini ramai yang hafal kan. Dalam surah Al-Munafiqun, Allah kata, sekiranya mereka datang kepada kamu, qalu ashhadu innaka la rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah. Kan? Mereka ni kaum munafik ni, bila Nabi datang kepada dia kata kepada Nabi, kami bersaksi bahawa kamulah Rasul Allah, utusan daripada Allah. Kaum munafik. Dia kata kepada Nabi, kamu ni utusan Allah. Dia mengaku ke tak? Mengaku. Tapi Nabi kata dalam hadis lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan? Sesungguhnya orang munafik ini di mana tempat letaknya? Di dalam neraka. Lagi bawah daripada tempat letaknya orang kafir. Fid darkil asfal. Kalau syurga ada darajat, ada tingkat-tingkat dia dipanggil darajat dalam syurga. Tingkat yang terakhir yang paling hebat sekali syurga Firdaus kan. Neraka ada darakat, dipanggil darakat, bukan darajat, darakat. Yang terbawah sekali siapa yang duduk kat situ? Orang munafik, bukan orang kafir.
Orang yang mengatakan la ilaha illallah tetapi hatinya bukan. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia membatalkan dengan benda lain. Sebenarnya dia lebih syirik daripada orang yang syirik lagi. Kerana itulah Allah meletakkan mereka ini di tahap yang paling bawah dalam neraka. Sebab dia lagi bahaya. Kita nampak dia dah Islam, kita nampak dia membela Islam, kita nampak dia mengaku Allah ni Tuhan, Allah ni Nabi ni Rasul utusan. Kemudian dia merosakkan orang Islam secara dari dalam. Dosa dia lagi besar daripada dosa orang yang mengaku terang-terang musyrik. Kalau mengaku terang-terang musyrik, kita tak ikut dah, kan? Oleh itulah kita kena sedar. Kita ni, kita kena tahu, kena belajar, mengetahui dengan ilmu yang sebenar, yang boleh menafikan kejahilan tentang la ilaha illallah. Kita tu dah kena pada tempatnya ke tak kena lagi. Bahayanya kerana kita duk sangka, la ilaha illallah ni salah satu daripada rukun Islam sahaja. Rukun Islam ada 5, kan? Aku dah tahu benda lain, aku dah buat. Solat aku buat, zakat aku keluarkan, puasa aku puasa, kan? La ilaha illallah kita anggap remeh. Bahkan kalau kita belajar di sekolah-sekolah pun, kalau fardu ain, adakah ustaz-ustaz menekankan kataan la ilaha illallah ni, tauhid ni? Adakah ditekankan? Tidak. Kalau kita tanya budak-budak, kan, tauhid macam mana, sifat Allah macam mana, terbahagi pada berapa, budak-budak tak ada jawab. Tapi kalau tanya tiang Islam itu apa? Sembahyang, kan? Rukun Islam. Tiang agama, apa ni? Sembahyang tiang agama. Sebenarnya betul, sembahyang itu tiang agama. Bahkan dia adalah amalan yang pertama sekali akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ingat, kalau kita ada tiang, boleh buat rumah ke tak? Boleh, kan? Tapi kalau tak ada tanah, macam mana? Nak buat rumah kat mana? Nak letak tiang tu kat mana? Tanah-tanah kita tu, tapak tempat rumah kita tu, itulah akidah kita. Kalau tak kena pada akidah yang betul, kita pergi buat rumah kat tanah orang lain, kan? Untuk bagi contoh, untuk kita sedar pentingnya, kepentingan tauhid ini, saya bagi contoh yang lain yang mudah, mungkin mudah untuk faham. Ada orang kata, dia ni dah kata la ilaha illallah, lepas tu dia ada buat dosa, lepas tu dia ada amalan yang lain. Allah bagilah amalan kat dia, bagilah ganjaran pahala kat dia, kan? Maknanya dia ni mendakwa, dia dah mengatakan la ilaha illallah di mulut dia, kemudian dia nak claim dengan Allah di hari akhirat ganjaran pahala, sedangkan la ilaha illallah dia tu dah terbatal dengan perkara lain. Adakah Allah akan bagi ganjaran pada dia? Siapa boleh jawab? Allah bagi ke tak ganjaran? Dia akan dapat tak ganjaran? Tak akan dapat ganjaran. Seperti mana kita baca surah Kahfi tadi, kan, ayat akhir. Kerana apa? Kita bagi contoh supaya mudah faham. Kalau contoh, kita memiliki tanah, kita memiliki jentera, kita ni petani, kan? Kita memiliki jentera, kita memiliki biji benih, kita memiliki baja, tetapi kita tak nak menanam sendiri. Kita kata, okey, ini tanah, aku lantik kamu kerjakan tanah ni. Aku bagi satu tempoh pada kamu kerjakan tanah ni. Aku bagi kamu jentera, aku bagi kamu apalah, kan, semua benda yang kamu perlukan aku bagi. Sama macam Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita tangan kita, kan, Allah bagi kita udara kita bernafas. Sama macam tu, seolah-olah kita ni bagi kepada petani tadi, semua benda kamu buat, ini tanah aku, kamu pergi buat kerja kat tanah aku. Jangan buat kerja kat tanah orang lain. Buat kerja kat tanah aku dengan biji-bijian yang aku bagi pada kamu, tumbuhkan dia. Satu masa kamu ambil hasil, kamu datang kepada aku akan bagi gaji kamu. Sama juga kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk kita kerja kat tanah tu, kan? Untuk kita kerja kat tanah. Kalau suruh buat rumah lah kat situ, ada tiang ni, kita contoh buat rumah, tak apa, buat rumah. Tiba-tiba kita dah siap rumah, kita kata ke Allah, dah tamat dah tempoh kita. Kita kata, ini rumah dah siap dah. Tuan-tuan tanam pergi tengok, mana kat tanah dia kosong je, tak ada rumah pun. Ataupun dia tengok kat tanah dia, mana tanaman yang aku suruh tanam, tak tanam pun. Tengok-tengok kita pergi buat kat tapak orang lain. Agak-agak kita sebagai tuan yang memberikan biji benih tadi, kan, pemilik tanah, kita akan bagi ke tak ganjaran ataupun gaji pada dia? Kita bagi ke tak? Dia claim lah, dia kata, dia dakwa, dia kata, kan saya dah buat kerja ni, saya dah ni, kita bagi ke tak gaji? Itu kita tak bagilah. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan bagi kerana orang tu buat bukan kerana dia. Orang tu buat bukan mengikut syariat yang dia suruh. Walaupun dia kata la ilaha illallah, walaupun rumah tu dah buat. Jelas dekat situ, kan? Jelas, alhamdulillah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia bersabda juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Siapa yang kata-kata terakhirnya la ilaha illallah masuk ke syurga. Yang ni lagi pelik kan? Dengan amalan dosa apa semua, tiba-tiba kalau kata-kata terakhir la ilaha illallah masuk ke syurga. Betul ke tak? Betul lah, sebab la ilaha illallah tu kali terakhir dia buat. Dia tak sempat dah nak membatalkan la ilaha illallah. Jadi confirm dah masuk ke syurga. Jelas tak? Tapi kita kena ingat, kalau kita ni duduk dalam dunia, duduk buat benda syirik, duduk buat benda yang Nabi tak ajar, Nabi tak suruh, agak-agak kita akan menuturkan la ilaha illallah ke tak di hujung nyawa kita. Sebab tu kena hati-hati. Orang yang selalu dah taat kepada Rasul, taat kepada Allah, insya-Allah khatimah dia akan jadi khatimah yang hasanah. Kita kena ingat tu je. Kalau kita minta daripada siapa pun, kita jangan minta kecuali kepada Allah. Kerana ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kalau kita mengajar, kita kata mintalah daripada kubur si fulan ini, mintalah daripada makam si fulan ini kerana dia ni wali, gitu gini kan. Tak. Kita tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia mendidik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu dia dan sahabat Nabi. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi ni, Ibnu Abbas ni kecil lagi. Nabi panggil pada Ibnu Abbas, ya ghulam. Ya ghulam, wahai budak. Nabi panggil kat dia budak. Nabi lain panggil kat Nabi Muhammad, ya ghulam juga. Nabi lain panggil kat Nabi Muhammad budak juga. Sebab apa? Sebab Nabi lain dia diberi umur yang panjang. Nabi Muhammad umur 63. Bagi dia umur 63 tahun, budak lagi ya. Kan? Jadi Nabi panggil kepada Ibnu Abbas, ya ghulam. Diceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Abbas. Nabi Muhammad SAW pada satu hari menunggang unta dan aku berada di belakangnya. Naik unta dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kat belakang. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku nak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kan? U'budullah, i'budullah, inni u'allimuka kalimat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang depan tu terlupa. Tadi mula-mula ingat. Lepas tu lupa. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kalau datang kita boleh sambung lagi. Tapi inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan ini, beberapa nasihat-nasihat kan. Hadis tu dah terlupa dah. Tak tahu kenapa. Makna hadis tu, dia kata, "Idza sa'alta fas'alillah." Dia kata, wahai Ibn Abbas, wahai sepupuku, wahai budak, kalau kamu bertanyakan sesuatu, kamu ingin minta sesuatu, mintalah daripada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dia kata, kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah dengan Allah. Nabi kita sendiri tak ajar mintalah daripada aku. Kan? Nabi tak kata, wahai Ibn Abbas, kalau kamu nak minta sesuatu, minta pada aku. Aku kan Nabi. Wahai Ibn Abbas, kalau kamu perlukan sesuatu pertolongan, mintalah tolong daripada aku. Kan aku Nabi, aku berdoa daripada Allah. Tak. Yang Nabi ajar kepada Ibn Abbas apa? Kalau kamu perlukan sesuatu, walaupun aku Nabi, kepada siapa kamu tujukan? Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Kan? Lepas tu makna hadisnya, wa'alam. Sekiranya, ketahuilah wahai Ibn Abbas, sekiranya seluruh umat makhluk ini berpakat untuk memberi mudarat kepada kamu, mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada kamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan akan memudaratkan kamu. Sekiranya satu umat ini berpakat untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan akan memberi manfaat kepada kamu. Nabi berkata lagi, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Qalam, tempat luh mahfuz ditulis kan, telah diangkat dah. Allah dah tulis dah dalam luh mahfuz. Qada ni telah ditetapkan dah. Wa jaffatis suhuf. Dah kering dah pun. Maknanya segala ketentuan Allah itu akan berlaku. Allah dah tahu mana pilihan kita. Allah bagi kita pilih. Allah dah tahu pilihan kita, Allah dah tulis siap-siap dah. Jadi kita ni jangan duk takut sangat kepada makhluk. Jangan duk takut. Apa yang kita pelajari pada hadis ni, jangan duk takut pada makhluk. Kalau minta dengan Allah. Nabi sendiri dia tak ajar Ibn Abbas minta kepada dia. Sedangkan dia Nabi dan dia hidup pada waktu tu, betul tak? Tapi dia ajar kepada Ibn Abbas supaya menjadi pengajaran kepada kita di zaman sekarang ni. Kalau kita nak minta sesuatu, minta pada Allah.
Lepas tu jangan takut kepada orang lain, kerana Allah, Nabi sendiri kata dah, kalau mereka ni berpakat, bukan 2-3 orang, kalau berpakat semua yang ada di dunia ni untuk mudarat kamu, tidak akan dapat memberi mudarat kecuali kalau Allah izinkan. Sebab tu kita tak boleh takut sangat pada rezeki kita, kan? Kalau kita nak menyampaikan sunnah Nabi, orang marah, tak kisahlah. Orang nak marah nak apa pun, kan? Tak kisah, kerana kita tahu yang menyelamatkan kita siapa? Allah, kan? Kita kena sampaikan juga, kita sampaikan walaupun orang marah, orang tak suka dengar, sampaikan, kan? Tak payah takut, kerana Allah yang mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku ataupun tidak. Kita minta daripada Allah supaya selamatkan. Jelas kan? Ini akidah kita sebenarnya. Akidah kita nak mengaji la ilaha illallah, kita kena tahu akidah kita. Bagaimana akidah yang sebenar? Kalau kita minta, kita tak minta kepada orang lain, walaupun orang itu Nabi sekalipun. Kalau wali, apatah lagi lah kalau Nabi pun dia tak ajar Ibn Abbas untuk minta daripada dia. Kalau wali dan orang lain, lagilah tidak layak, betul tak? Kalau orang yang hidup pun tidak layak lagi untuk diminta daripadanya pertolongan, kecuali apa yang dia mampu lah, apa yang dia mampu buat. Kita minta lah tolong tayar kereta panci, minta tolong, aduh tak ada masalah, kan? Tapi benda-benda yang lain, tolonglah beri zuriat kepada saya, doa untuk beri zuriat dan sebagainya, tak kena dengan akidah kita. Bila kita lakukan tu syirik, kita tak sangka syirik, ia membatalkan syahadah, syirik yang membatalkan syahadah. Jadi di sini kita ingin menyebut tentang perkataan ataupun kata-kata Al-Hasan Al-Basri yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya telah dicakapkan ataupun diberitahu kepada aku, ada segolongan manusia mereka mengatakan siapa kata la ilaha illallah masuk ke syurga. Ada orang tanya pada Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Dia jawab apa? Dia jawab, siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian menunaikan hak-haknya dan kefarduannya, maka masuklah dia ke syurga. Masalahnya kita sekarang ni kata la ilaha illallah, tetapi dah lakukan, dah laksana ke tak kewajipan la ilaha illallah tu? Bagaimana kita boleh kata kita dah laksanakan kewajipan la ilaha illallah kalau kita tak tahu pun kewajipan itu? Betul tak? Yang pertama sekali kita dah tahu dah ilmu yang boleh menafikan kejahilan, bahawa Allah itu wujud dan Allah itu satu. Allah itu satu dan dialah Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini, dan hanya dialah sahaja yang kita boleh tujukan amalan kita. Okey, yang nombor 2 pula. Nombor 2, syurut la ilaha illallah ialah yakin. Kita kena yakin. Macam kita cakap tadi, tak boleh ada rasa syak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam keadaan kemudian mereka tidak yartabu. Yartabu tidak syak, mereka tidak syak, kan? Wabil akhiratihum yuqinun. Dalam surah Al-Baqarah, kan? Semua dah baca mula-mula sekali. Allah menceritakan orang-orang yang, tentang orang-orang yang beriman. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin. Yuqinun maknanya yakin dengan hari akhirat. Yakin. Dalam la ilaha illallah pun kena ada yakin. Pertama sekali ilmu, kemudian yakin. Kita kena yakin, tak boleh syak. Kalau kita rasa syak, tak kena lagi syarat yakin tu tadi. Bila tak kena, batallah syahadah kita. Yang ketiga pula, okay, kita baca lagi tentang hadis. Sebab ada hadis, sayang kalau kita tak baca. Hadis Nabi Muhammad SAW kata, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Nabi kata kepada sahabat dia, wahai sahabatku, barang siapa yang kamu lihat daripada sebalik dinding ini yang mengatakan dia beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dengan cara hatinya itu yakin, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan syurga. Ini arahan Nabi kepada para sahabat. Maknanya kena kata la ilaha illallah, syahadat dia kena ikat apa? Ya, yakin. Satu tadi ilmu, kita ambil daripada Al-Quran dah, kan? Sebab ada orang tanya, ustaz, kamu mengajar ni, kamu kata la ilaha illallah ni ada syarat. Dari mana ada syaratnya? Dari mana kamu dapat ilmu yang mengatakan la ilaha illallah ni kena ada syarat dulu baru sah, kan? Yang tadi kita baca ni, daripada situlah sumber kita dapati syarat-syarat ni, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebelum ni saya ada nyatakan Al-Quran juga, kan? Kemudian ada nyatakan Sunnah. Kalau ada Sunnah dalam Al-Quran, kita nyatakan dua-dua. Macam ni kita boleh faham daripada hadis tersebut
Maknanya orang yang kata la ilaha illallah dan hatinya yakin, maknanya kena yakin. Begitulah ulama mengistimbat, mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang tak yakin tak boleh, tak diterima lagi. Yang ketiga pula, syaratnya ialah untuk diterima syahadah kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang suruh, bukan kerana takut. Orang munafik kenapa dia tak masuk syurga? Kerana syahadah dia tak sah. Kenapa syahadah dia tak sah? Kerana dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana takut. Kalau orang munafik yang berada di Madinah pada zaman Nabi, kenapa dia kata la ilaha illallah? Kenapa dia kata, kalau kamu tanya aku tentang perihal Rasulullah, aku akan cakap kata, ya kamu ini Rasulullah. Mengapa? Kerana mereka takut. Kerana pada waktu itu agama Islam yang berkuasa, kan? Jadi oleh sebab mereka buat kerana takut ataupun kerana malu, sebab itulah syahadah mereka tidak diterima, dan mereka adalah golongan yang paling akhir di dalam neraka. Jelas kan? Maknanya kena ikhlas. Kena ikhlas. Kita buat ni bukan kerana takut ataupun bukan kerana malu. Kalau contoh kita duduk dalam kalangan orang-orang Islam, kita malu nak mengatakan pandangan kita bahawasanya mungkin ada orang lain merupakan Tuhan. Kita malu, kita kata la ilaha illallah juga, padahal dalam hati kita menyangka ada orang lain, kan? Kita menyangka jin mampu berbuat begitu, begini dan sebagainya, kan? Mampu memudaratkan dan sebagainya. Ada kuasa lain yang mampu untuk menjadikan orang ni beranak ke apa ke, kan? Benda tu sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh buat. Kemudian dia iktikad bahawasanya ada orang lain boleh buat. Terbatal ke tak? Terbatal. Tapi dia berada dalam keadaan ramai orang Islam, terpaksalah dia kata la ilaha illallah juga. Orang yang begini walaupun dia kata la ilaha illallah tidak diterima. Jelas. Itu yang ketiga, kena ikhlas. Yang keempat pula kenapa? Ikhlas tadi kita tak baca lagi tentang apa ni yang panggil dalil-dalil dia, kan? Allah kata di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, secara ikhlas, mengikhlaskan agamanya. Mengikhlaskan agamanya maknanya tulen, agama yang tulen, tidak ada tercampur dengan benda-benda lain pun. Khalis dalam bahasa Arab memberi makna asli dan tulen. Jadi Allah kata agama Islam itu perlu tulen, tanpa ada sebarang tauhid, barulah Allah terima. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah yang hanya di sisi Allah itu agama yang tulen, tanpa ada sebarang syirik. Kalau kita tak ikhlas mengatakan la ilaha illallah, dalam hati kita ada benda lain lagi, maknanya tidak sahihlah perkataan la ilaha illallah itu. Lepas tu ni satu benda lagi yang cantik di sini dinyatakan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tak pernah dengar. Kita banyak kali diceritakan bahawasanya orang yang banyak berselawat ni mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Kan? Memang Nabi Muhammad SAW dia terikat dengan selawat kita. Kalau kita bercakap pasal selawat, tak ada orang lain dah. Kita bercakap tentang Nabi, kan? Kalau kita cakap tentang Nabi, tak dapat lari dah, mesti bercakap tentang selawat. Dan kita kena ingat, sebenarnya bukan orang yang paling banyak berselawat itu paling bahagia di akhirat. Tidak. Bukan saya cakap, Nabi Muhammad SAW sendiri cakap. Tetapi hadis yang tidak disebar. Kita baca hadis ni. Hadis yang sahih, yang mana daripada Nabi Muhammad SAW bahawasanya dia telah bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Agak-agak siapa? Kalau yang boleh faham bahasa Arab tu tak arti, sebab dia dah faham dah hadis tadi, kan? Agak-agak siapa yang paling bahagia di hari akhirat ini? Nabi kata as'adun nasi bi syafa'ati. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat ialah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas daripada hatinya. Dia kata la ilaha illallah ikhlas dari hati. Mereka itulah yang akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan orang paling banyak berselawat. Dia banyak berselawat tetapi akidahnya salah. Dapat ke tak dia syafaat? Tak dapat. Walaupun dia banyak berselawat, akidahnya salah, tidak benar. Jadi mereka ini amalannya tidak diterima walaupun dia banyak beramal. Dalam surah Tabarakalladzi, semua orang membacakan surah Al-Mulk, betul tak? Pada permulaan ayat dia, kalau mesti dah hafal kan surah Al-Mulk ni,
Apa Allah kata kat situ? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah buat, dia kata khalaqal mauta wal hayata, kan? Allah cipta kehidupan, Allah cipta mati, liyabluwahum, untuk Allah menilai, menguji mereka ini, barang siapa daripada mereka, yang mana satu daripada mereka ni ahsanu amala. Allah tak sebut aktsaru amala, Allah sebut ahsanu. Ahsanu maknanya paling baik, paling berkualiti amalannya. Allah tak sebut aktsar. Kalau aktsar maknanya paling banyak. Sebab tu kita jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Sebab Allah kata dia nak uji kita mana satu daripada kita ni amalan dia yang paling baik. Dia tak tengok pada kualiti. Allah tak tengok pada kuantiti, tetapi Allah tengok pada kualiti. Mana satu yang paling baik. Amalan-amalan yang kita buat ni, kita jangan ingat amalan ini terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amalan yang baik. Tidak. Segala amalan ini dia akan menjadi pahala dan amalan yang baik jika ada padanya 6 syarat. Kita belajar tak benda ni? Tak belajar lagi. Kita duk ingat ke kita bila kita berzikir buat amalan baik tu teruslah, kan? Ada 6 syarat. Tak, dia sebenarnya ada 2. Kalau dia nak diterima amalan, ada 2 syarat. Mudah. Boleh buat balik 1-2 mutiara pun tak apa dah hari ni. Amalan-amalan ini kalau kita lakukan ibadat akan diterima oleh Allah sekiranya ada 2 syarat. Yang pertamanya apa? Kita duk bercakap ni. Apa dia? Ikhlas. Betul. Pertama kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 2, ittiba' ataupun mutaba'atus sunnah, mengikut sunnah. Mengikut sunnah, mengikut panduan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak boleh mereka sendiri. Maknanya kalau kita dah ikhlas dah tetapi kita tak mengikut cara Nabi Muhammad SAW, diterima kita amalan kita, dia akan kekal sebagai amalan tetapi tidak bertukar menjadi pahala. Kan? Jadilah kita golongan yang rugi di akhirat kelak. Yang mana Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi, kita duk baca setiap hari Jumaat surah Al-Kahfi, kan? Rugi kalau kita tak faham bahasa Arab, kita tak boleh faham. Ya Allah dah katakan dah, mereka ni di alam hayat dunia mereka ingat mereka dah buat dah amalan yang baik. Banyak dah buat amalan baik. Rupanya datang di akhirat tak ada satu pun boleh timbang. Tak ada satu pun yang memberi pahala kerana mereka tidak mengikut sunnah. Maka amalan mereka itu kekal sebagai amalan tanpa diberi ganjaran. Mardud. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengikut sunnah ni, bagaimana kita nak tentukan mengikut sunnah atau tak mengikut sunnah? Ada benda 6 perkara sebenarnya. Ada 6 perkara yang dikeluarkan daripada hadis dan daripada Al-Quran. Kena ada 6 syarat mengikut sunnah ni, barulah benda tu tidak menjadi perkara yang bertentangan dengan mengikut sunnah. Iaitu apa? Yang lawan sunnah, apa kita panggil istilah dia? Bid'ah lah. Kalau tak ada salah satu saja syarat, maka benda tu adalah benda bid'ah. Orang marah ke orang tak marah ke, kita kena kata lah, sebab ni hadis yang Nabi kata. Betul tak? Kita kena kata walaupun orang marah, kita terima saja lah. Kita tidak ditugaskan untuk memberi hidayah kepada orang, tetapi kita ditugaskan untuk menyampaikan, kan? Orang tu nak terima ke tak nak terima, kita tak boleh paksa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun, bapa saudara dia Islam ke tak? Tak, dia sendiri, dia Nabi, dia tak boleh memberi hidayah, kan? Dia Nabi tapi dia tidak boleh memberi hidayah. Apatah lagi kita Nabi. Kita lagi lah bukan Nabi. Sebab itulah saya kata, sampaikan sahaja. Orang nak ikut ke, orang nak dengar ke, tak ada masalah. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi ada 6 syarat. Nak tahu ke 6 syarat ni? Ke dah tahu? Sebab tu ulama kalau kita tengok, dia berani dia kata benda ni bid'ah, benda tu bid'ah. Bukan dia sengaja tu, sebab dia ada ilmu. Kita kata kat dia, oi dia ni asyik bid'ahkan tu, bid'ahkan ni, kan? Sebab kita tak tahu 6 perkara ni. Kalau kita tahu, kita yang mula-mula kata bid'ah sebelum ada syekh tu kata lagi, kan? 6 perkara ni kita tangguh dahulu sebab tak ada lagi kitab diberi amanah untuk membaca kitab ni, kan? 6 perkara ni kita tangguh dahulu. Boleh? Nanti boleh ingatkan kalau ada masa. Jadi kita kena ikhlas dan ikut sunnah, baru amalan kita tu diterima. Ikhlas ni tempatnya di mana? Di hati. Tak boleh kita cerita kat orang kita ikhlas ke tak ikhlas ke. Kita sendiri boleh analisa ikhlas kita itu pada hati kita sendiri. Sekarang kita sampai ke syarat yang keempat. Syarat la ilaha illallah kita yang keempat, iaitu kita kena
Ada tulis dalam ni kan, muka surat ke berapa ada tulis dalam ni, syarat la ilaha illallah. Muka surat kedua. Okey, muka surat kedua kita tengok. Yang keempatnya apa? Kepercayaan yang menafikan pendustaan. Maknanya kita kena percaya, betul-betul percaya. Tak boleh kita kata salah benda ni, khabar yang datang daripada Nabi ni salah. Kalau contoh hadis ni hadis sahih, kita pergi kata bukan hadis ni, aku tak nak beramal dengan ni. Boleh ke tak macam tu? Tak boleh lah. Sebab kita kena percaya kepada Nabi Muhammad SAW dalam segala apa yang dia sampaikan, dalam segala perkhabaran yang dia bawa. Itu baru betul la ilaha illallah kita tu. Dalam apa perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kita kena kata ya. Kalau Allah kata benda ni baik untuk kita, baiklah untuk kita. Walaupun kita tak nampak lagi, walaupun kita nampak benda tu tak elok, kan? Kalau Allah kata benda ni tak elok bagi kita, maka tak eloklah bagi kita. Walaupun kita tak nampak lagi, kita terus kena terima. Inilah dinamakan sidq. Sebab tu Abu Bakar, apa gelaran dia? As-Siddiq. Kerana dia ni walaupun tak nampak lagi, benda tu datang daripada Nabi, terus dia kata ya betul. Datang dalam Al-Quran, terus dia kata ya betul. Macam tu lah kita kena buat, barulah syahadah kita ni benar. Ini syarat yang keempat. Ini makna sidq. Kita baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun. Allah telah bersabda, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Sekiranya datang, apabila datang kepada kamu kaum munafik, mereka kata apa? Mereka kata, wahai Rasulullah, kami beriman, kami percaya dan kami bersaksi bahawa kamulah dia sebenar-benarnya Rasul Allah. Dia kata sebenar-benar lagi, sebab la rasul, la ni huruf la ni takkid lah kalau dalam bahasa Arab. Benarlah kamu ini sebenarnya Rasulullah, Rasul utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah sendiri yang mengatakan bahawasanya dia mengetahui bahawa orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang menipu. Orang-orang munafik dia tipu. Dia kata depan Nabi, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Tetapi Allah tahu dalam hati dia tu dia tidak ikhlas dan dia tipu. Selagi mana kita ada buat la ilaha illallah ni kerana tipu, nak tipu orang lain ke apa, kan? Nak tipu masyarakat kat situ, nak mengatakan kita ni, kita contoh kita bawa agenda yang jahat, kita bawa agenda syirik dan sebagainya, kita ada grup kita nak merosakkan orang Islam, kan? Kita kata kat orang Islam, ya saya mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah, saya mengaku Allah itu Tuhan, la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian di sisi Allah, Allah tahu ke tak? Allah tahu. Kalau ada kita menipu untuk meraih